Ya Allah, ya Allah. Okey. Apa yang saya share ni bukan 100% betul dan bukan 100% salah. So saya berharap semua para CR stable leader berlapang dada dan membuka hati seluasnya untuk menerima saya punya sharing ataupun mungkin menjadi penambahbaikan. Mungkin apa yang sharing ada yang tidak betul ataupun yang tidak kena, diharap tuan-tuan dan puan dapat memaafkan. InsyaAllah. Baik. Uh, Berkaitan soalan yang Cik Saiful Azwar tanya tadi, apa kita punya di DMJ ni aktiviti, siasat aktiviti lebih kurang sama, cuma saya adalah lebih macam saya lebih suka organizekan ataupun saya lebih suka sistemkan apa yang program yang saya buat. Jadi saya sistemkan ataupun saya bukukan SOP kan dalam beberapa section. Kalau saya share, saya buka slide je. Dalam beberapa section. Okey, tuan-tuan boleh ambil sebagai satu penambahbaikan di agensi masing-masing. Oh boleh, insya-Allah. Okey. Okay. Berkaitan dengan training ataupun kursus di DMJ, kita akan berpecahkan kepada beberapa section. Nampak? Nampak semua? Okey beberapa section Okey, pertama kali kita membuat kelas secara berkala without fail seminggu 5 kali kelas Kalau kita pertama kali waktu awal tu kita telah menubuhkan DMJ Partners, tapi dengan beberapa idea lah daripada kawan-kawan, kami menubuhkan satu lagi organisasi di bawah DMJ Pro Academy DMJ Pro Academy, which is dia hanya handle berkaitan dengan training dan juga recruitment saja. So whatever apa-apa berkaitan recruitment, aktiviti dan juga training sebagainya, latihan semua akan dijalankan di bawah DMJ Pro Academy. Okey, Pro tu adalah professional, Academy tu adalah akademi lah. Okey, akademi latihan. Jadi dalam modul-modul yang kami susunkan telah ada beberapa modul, iaitu 5 jenis modul secara berkala, which is setiap minggu mesti wajib jalan. Okey. Tetapi yang menjadi perbezaannya kat sini, setiap modul ni saya letakkan different objektif dan different sasaran. So bermaksud kalau ejen kita, ejen tuan-tuan dan puan semua nak masuk kelas tu, dia boleh pilih kelas mana yang dia nak masuk. Betul? Supaya waktu awal-awal dulu kita buat satu kelas. Tapi wujud kat situ lama-lama ejen makin kurang. Saya pun berfikir, kenapa makin kurang kelas kan? So bila saya berada di tempat ejen, saya akan memikirkan ejen akan rasa boring. Satu kelas you hadam semua. Belajar boring apa? Macam macam marban dengan rojak kan. Satu hari tu semua kan hadam. So dekat situ saya dengan cikgu telah memikirkan satu modul, kita terpaksa pecahkan kelas dan kita patut modulkan dia. So meaning that setiap kelas tu ada objektif masing-masing. Okay, kelas yang pertama, kita boleh juga try di agensi masing-masing kalau benda ni betul dan boleh dibuat untuk anda. Iaitu kelas PAM, saya namakan PAM. Okay, kenapa saya short formkan nama tu dan kenapa saya buatkan nama itu berlainan program. Supaya nak menjadi senang, yang pertama, ejen akan senang ingat kelas apa. Okey. So pertama adalah PEM, Positive Energy Meeting. Okey, Positive Energy Meeting saya buat setiap hari Ahad. Kami buat setiap hari Ahad, iaitu bermula 3 hingga 4 petang. Di PEM ni objektif dan sasarannya hanya fokus kepada performance review, FTA dan isu saja. Okey. So dan sharing lah performance review, setiap minggu kita akan review siapa yang close kan. Kalau ada report-report yang dibuat oleh FTA, kita sharingkan dalam sesi ni. Kita tengok mana yang submit lagi. Dalam kelas tu juga kita akan susunkan berapa shot lagi untuk Bangkok, berapa shot lagi untuk trip dan sebagainya, dan everything lah berkaitan dengan trip kita akan masukkan dalam sesi PEM. So whatever selain daripada isu tu kita tak akan sentuh langsung. Berkaitan produk, no, tak ada langsung dalam PEM. Okay. And then sesi yang kedua kita buat sesi PMB.
positive morning briefing. Okey, ini saya rasa tuan-tuan semua sedia maklum lah. Setiap 2 hari kita share kan dalam grup kan semua, tapi saya tak naklah share kat sangat kan, nanti boring kan nampak kan. Okey, so setiap hari kita orang buat setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey, Isnin, Rabu dan Jumaat. Tak lama, 10 hingga 10:30 pagi sahaja. Okey, ini apa objektif dia? Kita fokus pada sale activity dengan sale idea. Cukup. Sale activity dengan sale idea. Ini saya ambil konsep di mana waktu saya bekerja bahagian bidang sale di bank. Waktu saya kerja di bank, wajib 30 minit sebelum start pukul 9, kita ada morning briefing. Morning briefing ni bos saya asyik serang, J, kau sale berapa hari ni nak close? 3. Apa okey, sale idea. Itu je. Tak ada cerita pasal produk langsung, sale idea saja. So untuk sesi itu hanya ceritakan sale idea saja. Jangan redundant berkaitan performance review, jangan. Jangan cerita balik yang FTA yang semalam. Supaya apa? Supaya pertama kita nak menggalakkan ejen kita hadir semua kelas ni. Bila kita redundant nanti dia masuk yang PEM saja, hak lain dia semua tak nak masuk. Okey. Alright, yang kedua. Yang ketiga saya membuat konsep 9M. Apakah itu 9M? Okey, 9M adalah 9 minute mentoring session. Ini you all tuan-tuan semua boleh try. Ini alhamdulillah saya buat agak menjadi waktu awal tu agak kekok. Tapi saya buat dan saya nyanyikan dalam grup agensi. Kita ada 2 minggu sekali mesti leader akan call personally. Okey, kita kena macam mana? Kita kena trademark kan. Bukan kita main cakap mulut je. Okey, agensi dah buat program 9M, kita akan call setiap 2 minggu sekali ke agent. Kita kena ada modul. Tujuan aku call ni, tuan leader call ni bukan sahaja call tapi nak mentoring, nak coaching. So yang ini saya buat pada hari Sabtu dan Ahad lah. 9 minit sahaja. Coaching, personal coaching, direct to the point. Coaching ni maksudnya kita tak boleh melalui ke lain, kita direct to the point. Contoh, 2 minggu ni kita tengok agent A ni, apa dia punya kekuatan dan kelemahan dia. So setiap ejen-ejen yang kami, yang kita orang rekrut ni, saya kena identify kekuatan dan kelemahan dia. So dalam 9 minit ni lah saya akan attack dia, kelemahan dia. Sebab ejen-ejen kita tak boleh attack kelemahan dia dalam meeting yang besar. Kan? Dalam meeting yang ramai, 20-30 orang kita attack kelemahan CA. Kenapa kau ni lembab lah pun tak? So dalam 9M ni lah kita akan attack secara one to one. Kita marah dia, apa isu dia, soalan-soalan saya akan tanya, kenapa last week tak submit case. Okay, so bila kita call one to one ni dia akan personal cast, dia akan cakap, sorry lah Cik J, saya minggu lepas dah bla bla bla. Okey, saya faham. So minggu ni apa yang boleh I bantu you untuk tambah baik ni? Okey. So you try 9M, insya-Allah saya rasa boleh membelilah jiwa ejen-ejen tu sebab dia rasa tersentuh sangat 2 minggu sekali. Boleh ini boleh try. Dan yang keempat saya buat sesi APR, sesi EPA lah. EPA tu maksudnya e-learning pro academy. Okey. Apa objektif EPA saya buat ni? Hari Khamis malam Jumaat tu saya akan sentuh berkaitan ilmu, pengetahuan rohani dan produk. Itu saja. So, apa-apa sharing yang berkaitan ilmu yang baru, okey, apa yang knowledge yang baru, ataupun kalau ustaz saya dah panggil, saya letak dalam sesi EPA saja. Ataupun produk knowledge saya akan letak dalam sesi EPA saja. So, Khamis malam Jumaat, kalau kalian nak tahu, ejen nak tahu, Khamis malam Jumaat dia masuk. Okey, so antara semua-semua ni, antara ahli semua ni, yang ejen paling ramai masuk adalah sesi EPA. Saya tak tahu kenapa. Dia tak tahu. Yang lain tu adalah tapi kurang kan. Tapi full house sesi EPA. Especially berkaitan dengan produk. So meaning that kat situ saya nampak kena ada satu sesi setiap minggu kena sentuhkan bahagian EPA. And then last kali kita baru launching last week. Kita buat satu sesi DFC, DMJ Future Career. Setiap hari Ahad 8:30 PM. Jadi DFC ni bukan macam mega BOP CR7 tak. Dia lebih kepada sembang santai. Secara asas seminggu ni saya tanya setiap ejen saya ada ke seorang yang kita nak bawa ke DFC. Dalam DFC inilah kita akan explain secara asas lah, basic saja malam kan. Kita cerita, dia rasa berminat, kita kumpul dan bawa balik kepada mega CR7 BOP. Sekurang-kurangnya DFC ni saya dah boleh filter secara asasnya apakah etika secara asas lah, secara asas tak mendalam. Dia berminat, after that kita bawa balik kepada CR7 punya BOP. Tapi kalau dia berminat nak kodek segera, kita kodekkan.
masalah. Jadi saya bila menubuhkan di MJ Pro Academy ni, yang pertama saya mesti kena ada objektif yang asas yang cukup, melahirkan dan membimbing usahawan di MJ Pro Academy mencapai pendapatan tinggi. Yang kedua, berwawasan automated. Dan seterusnya visi yang saya tegak yang akan melahirkan usahawan di MJ Pro Academy seramai 11 jutawan pada 2021 insya-Allah. Dan misi yang terdekat menyediakan modul dan kelas bimbingan berstatus profesional. Saya kena highlight kat situ ke wakil saya bahawa kita nak kelas yang berstatus profesional dan latihan berkala. Mesti dah setiap minggu kena ada, wajib. Okay, profesional dan mesti bermentor dari industri. So bermentor tu tak kisahlah, nanti mungkin kita boleh bawa mentor-mentor daripada luar, pakar-pakar kewangan untuk ada mentor dari industri ni. So bila melengkapi, ini antaralah kelas-kelas yang kita buat untuk wakil-wakil. Ni contoh-contoh kelas lah. Saya rasa poster tu anda boleh tengok lah kan, mana yang saya dah share sebelum ni, kelas dan sebagainya. Itu sahaja perkongsian saya. Ada soalan ke nak tanya? Tak maaf lah kalau ada kurang dan kesilapan ataupun ada yang tak kena. Saya mohon maaf, mungkin tuan-tuan mungkin ada yang... Soalan J. Oh, tak ada. Saya rasa okey tu. Ada soalan nak tanya ke? Soalan J, satu soalan. Biasa je bila buat call, J. Macam mana ejen-ejen yang tak nak angkat telefon ni? 9 minit ni? 6 minit ni, ejen-ejen tak nak angkat telefon. Susah nak communicate dengan telefon ni. Okey, sebelum kami buat 9 minit mentoring session ni, kami akan nyanyikan dulu dalam group. Saya akan nyanyikan. Assalamualaikum semua. Okey, berikutan kepada kita punya program Pro Academy untuk 2 minggu sekali. InsyaAllah leader akan call anda esok. Tak lama je, 9 minit saja call. Okey, 9 minit call. Dalam grup kita nyanyikan 2 hari awal kan. Hari Jumaat tu dah nyanyi dah. So esok tu saya try call lah. Try call. Kita tahulah mana yang angkat, mana yang tak angkat kan. Mana tak angkat saya tak bawa ke hari Ahad. Saya call lagi kan. So kalau nya call tak jawab, WhatsApp tak jawab, itu maksudnya kata apa? Kalau bahasa kasarnya, maaf lah Iman lah, mungkin dia tak berminat dah nak buat bisnes ni. Itu bahasa kasar lah. Kita apa, kita try juga, jangan give up, follow up je lah. Follow up, sebab saya pun ada juga wakil-wakil yang baru kode seminggu. Ada 2 orang, baru kode seminggu, royok tu seorang perempuan, seorang lelaki, royok. WhatsApp tak balas, call tak balas, WhatsApp berutik saya pun tak faham. End up saya remove je dalam group. Itu lah saya buat. Okay? Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, ada soalan lain lagi? Saya kira idea ni boleh diimplementkan di agensi masing-masing. Saya kira idea J yang ataupun program yang structured macam ni memang diperlukan lah. Sebab kita nampak dia tak redundant ataupun setiap program tu dia orang dah tahu apa objektif atau matlamat program tu untuk dilakukan. Satu lagi soalan J nak tanya. J buat ni 55 ni semua secara Zoom kan? Tak pernah buat physical meeting ke? Tak pernah Imam. Semua Zoom Sebab saya menjadi kekangan kerana wakil-wakil saya outstation. Dan yang lebihnya menariknya, yang committed banyaknya outstation. Okey. Itu sebab je lah saya terpaksa. Mungkin disebabkan COVID ni salah satu kelebihan lah. Kita kena, mana yang ejen jauh kan. Betul, setuju. Terima kasih banyak. Itu je. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Okey semua Jadi kalau tak ada soalan, saya kira kita dah selesai untuk meeting hari ini. Ya, Cikgu Syikil. Assalamualaikum Mr. Tony dan sahabat-sahabat CR7. Lupa nak bagi laluan dekat guard dia. Tak apa, faham. Tak apa, it's okay, tak apa. Okey, tu kami punya share bersama. Okey. Tentang BOP kita 5 Disember ya. Okey, kalau kita kira daripada hari ini ada 17 hari lagi ya. Okey, ya. So far yang saya dapat respon ya, yang ada prospek Imam 7 orang, saya 4 orang dan J 2 orang, total baru 13 orang.
Jadi nampaknya memang menyedih kadang-kadang ya. Tapi mungkin anda semua kata tak apa, lambat lagi ya. Jadi tadi pun share J ada share kami yang mana yang kami buat dulu macam lebih kurang macam mini career talk lah. Jadi yang itu bila ada kadang-kadang dia orang ni tak dapat nak datang pada 5 Disember. Jadi bila kita buat mini itu kadang-kadang nak segera recorded, boleh recorded, tapi kami akan bawa juga yang orang ni, kalau ni kita bagi tahu 5 Disember juga ada ya. Ini yang besar punya macam Jay cakap tadi ya. Jadi apa yang saya harap daripada semua leaders ya, bukan kakak bukan nak rotan nak apa, tapi remind, balik-balik remind. Sebab saya tahu anda semua mampu ya, macam Pendi mampu nak bayar RM10 tu memang mampu. Tapi kita fikir balik ya, kita punya career ni. Ini kita punya career dan ini kita punya periuk nasi ya. Jadi kita teruskan rekrut ya. Tadi saya tengok ya dalam grup dalam grup kita punya CR7 lah ataupun GB pun tak ada lagi yang agent get agent. Kami ya di MJ juga kita macam seolah-olah paksa. Takkan nak jadi agent sampai mati ya, bukan ASM ya, bukan agent sampai mati, maksud kami ni jadi agent sampai mati. So you are going to be future leader. Future leader kita beritahu lah apa kelebihan Enroll dan everything. Jadi kita suruh bawa agent get agent. Jadi itu sebab macam Cik kata tadi memang hikmah kita Zoom ni. Jadi agent get agent contohnya macam Nasro tu dia bawa agent daripada Sungai Petani. Zoom. Okey. Jadi begitulah juga ya, macam kita sendiri ni, agent kita sebagai leader sendiri ni pun bagi tahu pada agent kita ataupun dalam grup kita sendiri, grup kita dalam agensi kita, okey. You nak bawa berapa? Zamir bawa berapa? Okay, macam IGG, Sazwan bawa berapa? Fuad bawa berapa? Macam kita wajibkan dia orang bawa. Jadi itulah kita punya. Jadi walaupun itu, jadi itu kita akan menambahkan untuk kita punya BOP. Jadi saya ucapkan semua teruskan ya. 17 hari lagi tu bukan lama ya. Every day kena buat. Itu saja yang kita kami. Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Saya nak cari 10 orang. Saya ada 3 tu. Wow. Please update ya, please update. Okay. Totalnya sekali je. Thank you cikgu, thank you. Tak apa, cikgu boleh bebel kat kita orang, no problem. Siapa marah cikgu bagi tahu saya. Bebel je. Tak apa, tahun depan kita tukar jawatan kan? 2021. Letak jawatan. Beli rotan. Terbaik AMG. Okey, itu saja. Baik, okey. Tapi saya nak tanya cikgu Hello. Ya, saya. Untuk agent ni tak ada insentif untuk dia orang ke? SJTK. Agent tu sebenarnya kalau kita pun sebenarnya lupa tau. Base pada agensi lah. Ya. Kita coded kan macam ni Pendi, kalau dapat 1, bagi dia dapat 2. Ya, biar dia dapat 2, kalau dapat 1 kita codedkan bulan yang sama. Dan pastikan 2 orang. Jadi dapatlah 150. Tak lain tu insentif etika yang base pada agensi lah. Ya. Saya try buat juga untuk agent ni. Setelah dia coded, maknanya agent dia coded and then dia buat submission satu submission lah. Okay, saya bagi insentif RM100 macam tu lah. Tapi Pendi, yang itu Kak Chicken dah bagi insentif dalam bentuk cabutan rezeki. Setiap dia orang sebulan sekali, kalau dia orang hantar kes RM120 ke atas, dia orang ada satu cabutan. Ya, itu memang Kak buat dah bagi. Agensi sendirilah bagi. Itu Kak bagi dah. Dia Kak dah bagi. Ya. Tapi untuk makluman semua, etika pun sebenarnya ada insentif agent get agent. Ada. 1.5. 1.5. Untuk 2 orang. Tapi untuk 2 orang lah. Tapi boleh pernah sama. Hantarlah banyak. Tapi tak kisahlah, at least ada lah kan. Di samping agensi bagi, etika pun bagi. Kan? Ya, betul. So saya rasa kita tahun depan kita bagi heboh lagi lah CR7 ni ramai-ramai. Okay, insyaAllah.
So terima kasih semua leader. Terima kasih cikgu, terima kasih J, terima kasih semua sekali lah leader yang Thank hadir. you. Kita jumpa next time. Okay, kita jumpa. Assalamualaikum. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.